Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa iktafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, petang ni sama-sama sekali lagi untuk kita meneruskan agenda kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ni termasuk min afdalil qurubat. Menuntut ilmu adalah ibadah paling afdal ba'dal fard. Selepas ibadah fardu, ibadah untuk ilmu ni yang paling afdal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya berkenaan dengan masalah ibadat sunat, salat sunat dengan menuntut ilmu, mana lagi afdal? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalaulah salat sunat itu lagi afdal dan menuntut ilmu, nescaya sekarang aku akan menutup kitab-kitab aku dan aku akan menumpukan perhatianku kepada salat. Namun jangan pula kita silap faham terhadap ucapan Imam Syafi'i ini untuk mengatakan bahawa tak payah salat sunat. Tak. Sesungguhnya min simati salaf, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salat qiyam itu min da'bis salihin min qablikum. Kata Imam Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata bangunlah malam. Sesungguhnya fa innahu da'bus salihin min qablikum. Itu adalah adatnya orang salih sebelum kamu. Namun kita tidak lupa juga dalam kita beribadah, solat sunat, tarawih, qiyam, baca Quran, iaitu kita mengambil peluang untuk memperbarui iman kita dengan mendengar sedikit peringatan. Nabi SAW dalam hadis sahih Nabi sebut, innal iman yakhlaqu kama yakhlaqu thawb fajaddidu imanakum. Dan hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, annal iman, sesungguhnya iman itu akan jadi lusuh. Iman itu akan jadi lusuh sebagaimana baju kamu lusuh. Oleh itu sentiasalah perbaharuinya dengan la ilaha illallah, dengan menguatkan kalimah la ilaha illallah dengan ilmu dan lain-lain. Tajuk hari ini yang diberi oleh penganjur Fadil Ustaz Ahmad Husaini. Beliau cadangkan kepada saya untuk tajuk tarbiyah, ya, ma'alim fi tarbiyatin nafs fi dhilali Ramadan. Saya ambil satu artikel ni yang dikeluarkan oleh majalah Al-Bayan, satu majalah ahli sunnah di UK, tapi dalam bahasa Arab lah. Majalah Al-Bayan, tajuk dia ma'alim, beberapa petunjuk dalam mentarbiah jiwa di bulan Ramadan. Tajuk dia petunjuk dalam mentarbiah jiwa kita pada bulan Ramadan. Kita semua biasa dengar perkataan tarbiyah. Tarbiyah ni maksudnya apa? Agak kita bertanding untuk kantor ni, sedap tak buat soal jawab ni kan. Tarbiyah ni apa? Macam mana? Tarbiyah tu. Tarbiyah macam dakwah. Dakwah. Tu dakwah ialah satu bahagian daripada tarbiyah. Tapi kita tak boleh kata tarbiyah itu ialah dakwah. Lagi? Tarbiyah tu apa? Tarbi. Kalau tarbi, kalau buat saya nak serabut, tarbi itu maksudnya kita hantam. Tarbi bukan hantam juga. Okay. Tarbiyah ni dia kata rabba yurabbi tarbiyatan. Apa maksud rabba? Kita baca doa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabba yurabbi tarbiyatan. Rabba yurabbi
Iaitu apa dia? Kita didik, jaga, kan? Jaga, bagi makan, bagi minum, didik, dan berbagai bentuk lah. Jadi itu masalah apa? Jadi tarbiyah, iaitu perbuatan kita mendidik, menjaga, membesarkan. Macam pokok, kita dirabbi pokok, kan? Kita tak baja, kita letak apa semua racun untuk mengelakkan. Itu juga jiwa kita ni dia perlu rabba, itu tarbiyah. Tarbiyah rabba, rabbayani saghira. Sebab itulah kita tengok dia dalam pendidikan anak-anak kita, dia dua. Satu, ta'lim. Yang kedua, tarbiyah. Jadi dalam tempat ni yayasan ta'lim, sebab dia buat satu bahagian daripada dia ta'lim. Adapun tarbiyah, dia perlukan latihan. Tarbiyah, dia perlukan pengawasan. Pada Nabi SAW, bila Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah sebagai guru Al-Quran, tahu tak? Masa Nabi hijrah kan, Nabi lantik lepas penyanyi Aqabah tu, Nabi lantik apa? Nabi lantik siapa? Nabi apa yang Nabi buat? Nabi berlantik 12 naqib. Laqad akhadna mithaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. So yang mana zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa lantik 12 naqib. Naqib ni apa kerja dia? Naqib ni dialah yang duduk dan dia akan perhatikan dia punya anak buah dia, sama ada dia solat jemaahnya, zikirnya. Lepas tu kita kat sini, kita program ta'lim, bagi dalil, bagi hadis, bagi apa semua. Tapi nanti bila dia nak praktik dia tu, praktik tu kat rumah, dekat sekolah, dekat madrasah, dekat tempat-tempat lain. Okay, siapa yang memantau? Tu naqib tu. Naqib tu yang mantau. Yang ni proses tarbiyah. Dia bangun tahajud, kita kejutkan dia tahajud. Lepas tahajud ambil wuduk, lepas ambil wuduk dia bangun qiyam. Lepas qiyam kita jaga dia, cara dia bercakap, terutama sekali di sekolah dan seumpama dengannya lah. Sebab tu lah kita kata antara, sebab tu dalam Islam Allah Ta'ala kata apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Semua tahu ayat tu. Siapa pernah baca ayat tu? Dan dialah Allah yang telah mengutuskan rasulnya dengan bil huda wa dinil haq. Huda dinil haq. Huda dinil haq. Huda apa dia? Terjemahan harfiah dia petunjuk. Dinil haq, agama yang benar. Apa maksud dia? Bukankah petunjuk tu agama yang benar? Bukankah agama yang benar tu petunjuk? Kenapa dia asingkan? Kata Syekh Sa'di, Abdul Rahman Nasir Sa'di, ulama tafsir kontemporari, ya, tapi dah lama meninggal, gurunya kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dia kata al-huda al-ilmu sahih wa dinil haq al-amalu salih. Saya ulang balik. Al-huda, dan dialah Allah yang telah mengutuskan rasulnya dengan huda dan dinil haq. Huda terjemahan dia petunjuk. Petunjuk di sini kata Syekh Sa'di ialah al-ilmu sahih, ilmu yang sahih. Wa dinil haq, agama yang benar tu apa dia? Al-amalu salih. Al-amalu salih, amal yang salih. Sebab apa? Sebab jiwa tidak boleh ditarbiah dengan ilmu semata-mata. Jiwa tak boleh ditarbiah dengan ilmu semata-mata. Kita mengaji banyak, tapi dia perlu tarbiah, perlunya amalan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu kita ni lemah. Tak boleh nak beramal setiap bulan dalam keadaan yang fokus kepada amal setiap bulan. Maka Allah telah pilih bulan Ramadan ni. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Allah kata tidak ada bagi manusia lahumul khiyarah. Sedangkan mereka itu tidak ada pilihan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Dan Tuhanlah yang ciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan dia pilih bulan-bulan tertentu untuk kita beribadah. Betul kata penulis kat sini, kata la syakka, tidak syak pada bulan Ramadan ini banyak petunjuk-petunjuk dalam mentarbiah jiwa. Kenapa? Kerana padanya banyak sekali ibadat dan amal saleh. Ini menunjukkan bahawa tarbiyah jiwa tu mesti dengan amal saleh. Atau anak kita kena didik dengan amal saleh. Jangan kata penat, kesian dia penat, nak bangun qiyamul lail, penat dah ustaz.
sekolah pagi ni tak kejap kemulan. Kita kejap kemulan bila masa? Bila cuti sekolah je. Tak. Jadi kita tarbiyah a'mal salihah ma yaj'alu an-nafsu tanqal ila rabbil alamin. Kenapa amal soleh ni penting? Sebab amal soleh ni menyebabkan nafsu kita tu dia tunduk kepada kehendak Rabb. Sebab kita semua tahu nafsu kita nak lain. Nafsu kita nak tidur, nafsu kita nak makan, nafsu kita nak buat seksual, nafsu kita nak jumpa orang, nafsu kita nak berehat-rehat. Kan petang ni tidur sedap ni, tidur muka ni. Syok ni kalau tidur dah letih satu hari kerja kan, balik pukul 5. Kalau dapat tidur best ni. Kan? Tanqadu ila rabbil alamin. Sebab sifatnya nafsu tu memang dia sentiasa nak lawan. Betul dalam Quran bila sebut nafs, kalau disebut secara mutlak, nafsu kalau disebut secara mutlak maksudnya tidak diikat dengan kata lain, mutmainnah ke, kan? Apa tak diikat dengan lain, nafs itu semuanya konotasi dia negatif. Semua negatif. Tidak ada maksudnya yang baik. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak mengatakan nafsu aku baik, semua nafsu itu ajak pada benda yang jahat. Kan? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Ada orang takut pada Tuhannya dan menghalang nafsu ini daripada hawa. Hawa nafsu dia, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Dalam Al-Quran, apakah kamu tidak lihat kepada orang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya dan menyebabkan dia menyesatkannya 'ala 'ilmin. Sebagai ulama tafsir kata 'ala 'ilmin tu, sebagai ulama kata tafsir itu di atas pengetahuan. Dia sesat di atas pengetahuan, iaitu pengetahuan Allah Ta'ala. So ulama tafsir pula dia kata dia sesat ikut hawa nafsu 'ala 'ilmin, walaupun dia dah ada ilmu. Ini dalil bahawa tarbiyah dia lebih daripada ta'lim. Pada saya antara sebab lah ta'lim dia buat residensi ni sebab dia tak nak hanya pada ta'lim, dia nak tarbiyah juga. Dia buat surau. Kalau kita ada surau, ada surau, ada sembahyang Jumaat, ada qiyamul lail, boleh buka puasa sama-sama, iftar. Ini proses yang seterusnya lah, selain daripada proses at-ta'lim. Sebelum ni di kedai dulu belajar balik, betul tak? Sekarang kita ada surau, ada qiyam, bolehnya iftar, ada jiran, bolehnya ziarah, ada apa seumpama dengan ila akhiri. Nah, so itulah barakallahu fik. Dengan ibadah ini kata Syekh, fatazkun nufus, jiwa kita jadi bersih. Wa tutahhirul qulub atau wa tadhkurul qulub, hati jadi bersih, jiwa jadi bersih. Wa ta'ishul arwah ajwa imaniyah, dan roh kita itu hidup dalam suasana iman. Yang dipenuhi dengan keberkatan dan rahmat. Dan di sini ada satu ucapan Ibn Qayyim yang sangat cantik berkenaan dengan macam mana Ramadan ni dengan tarbiyah jiwa. Saya bacakan ucapan Ibn Qayyim ni harfan biharfin, setiap huruf lah, sebaris-sebaris saya baca. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Madarij as-Salikin, disebut lima kana salahul qalbi واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم يشعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى. Maksudnya apa? Baiknya jiwa kita, salahul qalb. Salah ni maksudnya eloklah salah. Bukan salatun. Ini salahun, hak dengan huruf hak. Kan? Nama dia salahuddin, kebaikan agama. Jadi salahul qalb, bersihnya hati, cantiknya hati ini, dan istiqamahnya dia bergantung kepada macam mana perjalanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dia tidak akan baik melainkan dia mengumpulkan, kata Syekh ni, kata Ibn Qayyim, iaitu dia tidak boleh mencapai kecantikan yang sebenarnya melainkan jam'iyatuhu ala Allah. Dia kena kumpulkan seluruh jiwanya pada Allah Ta'ala. Walam yush'ithuhu, dan tidak menyebabkan hatinya dan tidak membuat hatinya bertebaran. Sya'thun ni bahasa Arab maksudnya kusut masai. Dan bahasa Arab kata sya'thun, kan Nabi kata dalam hadis yang berkenaan dengan orang yang doa tu kan, kan, sya'thun ghubrun, ketika hari Arafah Allah Ta'ala bangga melihat hamba-Ku sya'thun ghubrun. Iaitu sya'thun maksudnya apa? Rambut dia kusut masai. Okey, apa kena-mena lah ni? Rambut dia tak terurus. Maksudnya hati tu takkan mencapai kebaikan sekiranya hati tu tak terurus. Kusut masai hati dia. Kejap nak Allah Ta'ala, kejap nak nafsu, kejap nak ikut orang ni, kejap gundah gulana, kejap ni. Itu kata Syekh kat sini, tidak boleh mencapai kecantikan yang sebenarnya, sehinggalah dia mengumpulkan seluruh hatinya di atas Allah Ta'ala dan tidak menyibukkannya, melainkan hanya menumpukan seluruh jiwanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dah, itu poin yang pertama. Apa dia? Hati takkan dapat menjadi betul-betul salih dan istiqamah melainkan kena kumpulkan hati itu semata-mata untuk Allah Ta'ala dan tidak menyebabkan dia bertebaran nakkan benda lain. Satu. Yang kedua, sambung lagi. Fa inna syu'thal qalbi la yalumu illa biiqbali 'ala Allah. Kusut masainya hati ini tidak boleh kita tak boleh kumpulkan hati ni daripada sifat kusut masai. Tak boleh kita nak elakkan dia, melainkan kita kena menghadapkan wajah kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghadapkan wajah maksudnya ta'liman wa ta'alluman wa amalan, iaitu belajar, mengajar dan beribadah. Wa kana fudulu ta'am. Dengar, dia dah start masuk. Wa kana fudulu ta'ami wasyarabi wa fuduli mukhalatatil anami wa fudulil kalami wa fudulil manami mimma yaziduhu syu'tan. Ini kena kita lah. Ini bukan start nak tegur kita. Dia kata apa? Sesungguhnya berlebih-lebih dalam makan. Fudul, berlebih dalam makan. Wasyarab, minum. Dan bercampur dengan orang. Mukhalatatil anam. Campur dengan orang. Ya, kejap minum, dia tarik sama-sama, kejap minum malam, kejap yang ni, kejap. Wa mukhalatatil anam wa fudulil kalam, banyaknya bercakap, lebih bercakap. Wa fudulil manam, banyak tidur. Mimma yaziduhu syu'tan. Ini menyebabkan jiwa kita tak boleh fokus pada Allah Ta'ala. Banyak makan, banyak minum, banyak campur orang, banyak cakap, banyak tidur. Saya rasa macam orang bulan Ramadan buat lima benda ni. Banyak makan, banyak jumpa kan, banyak cakap, banyak tidur. Kalau satu Ahad banyak tidur kan? Kalau hari kerja banyak cakap, waktu buka banyak makan, waktu moreh banyak campur dengan orang. Balik pula kita. Ini Ibn Qayyim sebut, wa yushattituhu fi kulli wadin, dan berlima benda ni menyebabkan dia yushattit, dia kacau, dia ganggu kita. Saya dapat 4 je Ustaz. Makan, minum. Minum. Ialah sebab setengah orang ni tak buat makan, dia buat minum. Kalau lepak 2-3 cawan dia minum. Betul tak? Kejap-kejap kan, jom minum teh tarik, so makan tak apa, kenyang, dah buka tadi. Tapi dia boleh kena lepak kedai mamak masa boleh sampai 2 jam. Kan? Dia banyak minum. Itu Dulu saya pun buat juga kan. Sama je kan. Kita sama-sama ni, kita nak belajar sama-sama. Wa yushattituhu fi kulli wadin. Dia akan menyebabkan dia ni yushattit. Tashtit maksudnya ganggu dia. Dalam setiap perjalanan dia kepada Allah Ta'ala, jangan ganggu. Wa yushattituhu fi kulli wadin wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah. Dia akan memotong dia dalam perjalanan dia nak menuju kepada Allah Ta'ala tadi. Okey, kalau dia tak halang dari perjalanan kepada Allah, betul lah kalau lepak kedai mamak 2 jam, mana bila nak baca Quran malam? Betul tak?
Kalau fudulul ta'am, makan sampai 2 pinggan tu berbuka, confirm tarawih tak khusyuk. Saya boleh betting lah tuan. Memang tak khusyuk. Kalau betting tu halal, confirm tak. Saya boleh betting confirm tak khusyuk. Sebab kita pernah buat makan kambing, makan kari, makan semua. Lepas tu kan bila imam baca panjang sikit, marah kat imam, dah hati kita. Apa hal lah 2,5 muka pula ni. Sebab penyesalnya makan banyak. Betul kan? Sebab tu kata Ibn Qayyim dalam kitabnya lain, dia kata man kathura ta'amahu kathura tawafuhu hawla al-mazbalah. Allahu Akbar. Siapa yang banyak makannya, banyaklah tawafnya sekitar mazbalah. Tu mazbalah, toilet lah. Banyak bertawaf ke toilet. Itu bahasa kiasan lah. Bahasa kiasan, bukan maksud tawaf kat toilet, maksudnya selalu pergi toilet. Au yudha'ifuhu, ataupun kalau dia tak halang, dia tak potong, dia akan melemahkan. Sahih kata Ibn Qayyim ni. Au yu'awwiquhu, atau ganggu dia. Wa yuqifuhu, dan menyebabkan dia stopkan orang tersebut, dan menyebabkan berhentinya, menyebabkan rahmatan aziz, rahmat Allah Ta'ala yang sepatutnya banyak didapat tadi terhalang. Bi'ibadihi an syar'a lahum min as-sawm ma yudhibu fudul ta'am. Sebab itulah Allah Ta'ala di antara rahmatnya, iaitu dia mensyariatkan ibadat puasa ni dan qiyamnya pada malamnya. Sebab supaya dia menekan sedikit, dia kata sini, iaitu yang menyebabkan dia menekan kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi. Syara'a lahu min as-sawmi ma yudhibu, yang boleh menghilangkan, nak berlebih-lebih dalam makan, minum. Wa yastafrid min al-qalbi akhlaqi syahwati al-mu'awwiqah, dan mengosongkan hati dia daripada bercampur-campur dengan syahwat yang akan mengganggu dia daripada dia fokus dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala. Betul tak? Masa kita puasa dah tak larat sangat nak buat maksiat. Tak sibuk dah. Kalau dulu nak pergi makan, nak cari makan macam-macam tengah hari. Nasi kari mana? Kampung Atap, pergi Kampung Atap setengah jam. Cari kepala ikan, order lagi, balik lagi setengah jam. Jadi ni mengganggu dia. Lalu dia fokus terus. Wa syara'ahu biqadarin maslahah. Dan syariat dia ni, atau wa syara'uhu, dan syariat ni dia dengan kadar maslahah dia. Maslahah maksudnya apa? Maksud maslahah, kita sebut maslahah. Peraturan. Tak. Kepentingan. Maslahah. Kepentingan. Maslahah maksudnya kepentingan. Maksudnya maslahah manusia. Maslahah apa yang menyebabkan dia salih. Kepentingan untuk kebaikan manusia. Jadi dengan kadar maslahah, bihaitsu, betul kita puasa ni, dia kata bihaitsu yantafi'u bihil 'abdu fi dunyahu wa ukhra. Dan syariat puasa dan ibadah pada bulan Ramadan ni, dia pada kadar yang sesuai, yang menyebabkan dia manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wala yadurruhu, dan tidak beri mudarat padanya. Bisa macam agama lain, ada juga tak makan tapi tak makan langsung, macam Hindu. Nak jadi manusia apa tu, The Holy Man tu, pernah tengok tak video Holy Man dekat YouTube? Tengok nanti, Hindu Holy Man. Dia tak makan langsung, dia hanya makan apa? Dia hanya makan benda-benda yang tafih, benda-benda ni, yang benda tak berkhasiat pun. Dia tak boleh makan macam kita nasi, daging tak boleh. Tapi Alhamdulillah Islam tak macam tu. Dia balance, dia kita sebut kat sini, dengan sesuai dengan masalahnya yang baik untuk dunia dan akhirat, yang tidak mudaratkannya. Wala yaqta'uhu an maslahatil ajilah wal ajilah, dan tidak menyebabkan dia terhalang daripada mendapat kebaikan al-ajilah yang segera kat dunia, wal ajilah, dan kebaikan di akhirat. Cantik kata Ibn Qayyim. Maksudnya ibadah kita bulan Ramadan ni, dia tak menghalang kita dapat kebaikan dunia. Dapat menghalang kebaikan dunia ke tak? Bahkan dapat tak ganjaran dunia? Sihat. Saya ada gastrik, bulan puasa saya tak gastrik. Saya ada GERD, bulan puasa saya tak GERD. Makanlah 2 pinggan berbuka, tak GERD. Hari lain sambal sikit ni, oh rasa angin, jangan sedawa. Tanya sahabat saya, makan tak saya bulan puasa, Masya Allah. Jadi ni maslahatul ajilah.
maslahatul al-ajilah. Bila kita ada maslahatul ajilah, dia ajilah, yang kedua ajilah, satu ain, satu lagi bil hamzah, al-ajilah wal ajilah, kata Syekh. Nah, wa syara'a lahu al-i'tikaf, dan juga disyariatkan padanya i'tikaf, alladhi maqsuduhu, dengan ni tujuan i'tikaf, yang maksudnya dan ruhnya ialah uqufil qalbi ala Allah. Itu kita nak. Apa maksud dia? Apa tujuan i'tikaf? Apa maksud i'tikaf? Duduk dalam masjid. Okey. Ya, betul lah. Mazhab Syafi'i kata kita duduk masjid 5 minit pun boleh i'tikaf lah. Itu i'tikaf bi hadzal masjid lillahi ta'ala wa i'tikaf. Tapi itu bukan maksud yang kita nak. Maksud selain pahala, ya nak pahala. Dia maksud kata Ibn Qayyim, tujuan i'tikaf ialah uqufil qalb. Apa maksud uquf? Maksudnya tinggal lama dan memberikan perhatian pada i'tikaf tadi. Sebab itulah bila Nabi Harun, bila Nabi Musa pergi naik Tur Sina, kan orang pergi sembah lembu Samiri. Rasul Harun kata jangan sembah ni. Ini bukan Tuhan kamu. Apa kata kaum Nabi Musa? Lan namraha alaihi akifina hatta yarji'ina. Kami akan beriktikaf dekat berhala ini sampai Nabi Musa balik, barulah kami akan stop. Maksudnya kami takkan ikut dengan cakap kau, kami takkan dengar cakap kau, wahai Harun. Kami akan terus beriktikaf di berhala. Maksud orang kafir buat iktikaf tak? Ya, iktikaf dekat berhala dia lah. Jadi apa maksud iktikaf tu? Memberikan sepenuh jiwa pada tempat yang diduduk tu kepada sembahannya. Jadi kita ingat Allah Ta'ala. Jadi tujuan iktikaf adalah uqufil qalb, menghalang hati ni daripada keluar daripada peribadatan kepada Allah Subhanahu. Itu tujuan iktikaf. Jadi kalau dia bawa handphone dalam iktikaf, tak jadi. Kan, sekarang tengok dia iktikaf tu komen pula. Kan? Lalu pula dalam Facebook lagi. Apa pula isu terbaru? Abang Tesla, Pakcik Tesla, lepas tu macam-macam lah. Kan? Ini bercerai, ni kan, ni artis ni bergaduh, ni kan, nak barakallah. Jadi kalau kita tak wukuf al-qalb dalam i'tikaf, dia tak jadi i'tikaf lah sebenarnya. Jadi kita share lagi, sama lagi kata Imam Qayyim. Wa jam'iyyatuhu alaihi, dan mengumpulkan hatinya seluruhnya pada Allah ketika dia i'tikaf. Wal khulwatu bihi, berkhalwat dengannya. Ini khalwat yang sunnah. Orang sufi pun ada khalwat juga, tapi dekat dalam gua-gua, dekat dalam pokok apa semua kan. Jadi khalwat ahli sunnah itu di masjid ketika i'tikaf. Wal inqita'u al-ishtighal bil khalq. Ini tujuan i'tikaf, iaitu apa dia? Inqita' al-ishtighal. Kita memutuskan diri kita daripada menyibukkan dengan urusan makhluk. Lepas tu kita, kalau kita keluar masjid tak ada urusan, batal tak i'tikaf? Batal i'tikaf. I'tikaf ni boleh keluar untuk buang air atau nak ambil hajat, ni dua je. Nak makan, ambil makanan kat luar, ataupun nak buang air. Lepas tu tak boleh keluar dah. Kalau dia keluar, kita batal i'tikaf ni. Walaupun Imam Syafi'i yang kata boleh i'tikaf sekejap, tapi i'tikaf yang Nabi buat, dia tak keluar. Nabi i'tikaf macam Nabi i'tikaf, dari masuk malam 20 dan keluar pagi raya. Kalau kita buat macam ni, bini kita marah, confirm. Bini nak beli ayam je bang, bini nak beli ni je bang, serai ni tak nak beli ke, kunyit tak nak beli ke, abang ni pergilah raya kat masjid je lah. Ketupat nak beli kan, biasanya hari sebelum nak beli. Barakallahu fiik. Tapi ialah sebab yang nanti yang malah pun lelaki, raya tak ada benda kan. Dah abang i'tikaf je. Okey, masalah ni sebenarnya yang sahih, i'tikaf tu mesti dalam
masjid yang padanya ada solat 5 waktu sehari semalam. Dan yang lagi lebih tepat lagi sebenarnya masjid yang padanya Jumaat. Ya, sebab kalau Jumaat dia kena keluar. Tapi bila tak adanya masjid yang macam tu, buat iktikaf, kita buatlah mana pun surau. Sebab kita ni bahasa Melayu je ada surau ni. Orang Arab tak ada surau, semua masjid. Kalau saya masih belajar dulu, masih mula, saya ingat saya diaurah kat sana. Dia mana? Sebab tu saya seorang di orang Malaysia. Oh, surau dia. Tak perli, tak, dia puji dia. Masya Allah, Malaysia surawat kathirah. Dia surawat, jamak surau, surawat. Fi mahabbah surau, dia kata dekat stesen minyak surau, fi mahallat fi surau, mana tempat shopping ada surau. Tapi masih kosong dia kata. Tapi saya masjid lah tu, surau, musalla. Tapi kita kalau boleh surau taklim ni 5 waktu sehari malam ya. Ada subuh, masya-Allah. Jadi boleh taklim tempat lain kat sini, insya-Allah. Macam surau kat sini, tapi kita naik atas rumah unit kita tu, dia cuma tidur dan toilet. Tak boleh. Dia kena tidur di situ. Dia kena duduk dalam tu, tak keluar. Mereka nak ambil air, nak kata tinggal ubat dekat atas, nak pergi ambil ubat, itu je. Adapun sesaja nak keluar, tak. Boring yang duduk dalam ni, keluar kejap lah, ambil angin. Tak. Pergi boring kejap lah dekat rastar depan ni. Tak boleh. Dia mesti ijtima'il qalb dalam surau. Lepas tu Nabi SAW masa dia itikaf, Nabi ada 9 isteri masa dia hidup. Kadang Nabi pergi rumah isteri dia, isteri dia pergi ziarah Nabi SAW. Isteri Nabi yang ziarah Nabi dekat dalam masjid Nabawi. Jadi kita yang kena duduk dalam masjid. Okay, Ustaz, apa amalan yang kita boleh buat masa beriktikaf? Sebab saya dah lalu banyak iktikaf ni. Banyaklah. Tapi macam-macam passion lah. Sudah saya Ustaz. Apa yang passion yang Haji tu? Haji orang Melaka ni. Bismillah lah. Tu boleh buang ni. Passionnya orang bilang cakap orang Melaka. Di pantai ni syair. Syair mana? Syair apa ni? Imam Ghazali, Imam yang dia sokol Imam Syafi'i ni. Ilah sulit Ibrahim. Dia menyanyi betul. Kau buat macam ni. Lepas tu dia solat 2 rakaat, lepas tu tidur lagi. So macam tu yang saya kata itikaf pun macam ni. Yang tak tanya Ustaz. Saya jawab dengan syair. Syair juga baca syair. Saya jawab dengan syair. Syair Imam Abu Dawud, Ibnu Abi Dawud, Abdullah bin Abi, anak Imam Abu Dawud As-Sijistani. Dia ada anak-anak ulama al-sunnah. Dia tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dia kata apa? Tamassak bihablillah, berpeganglah kamu bertani Allah, wattabi'il huda, dan ikutlah petunjuk. Wala taku bid'iyyan, jangan jadi ahli bid'ah. La'allaka tuflihu, moga kamu semua berjaya. Wadin bi kitabillah, dan peganglah dengan kitabillah, was sunanil lati, dan sunnah yang atat anna rasulillah, datang rasulillah, tanju wa tarba'u, kamu berjaya, kamu akan selamat. Itu kalau sampai di sebelah kena hitam tu. Kena gam terus kan. Lepas tu tak boleh selangor tak nak dapat kan? Tak dapat. Kena gam tu. Ni point dia. Mesti ikut sunnah Nabi SAW. Apa Nabi buat ketika iktikaf? Apa Nabi buat ketika iktikaf? Pertama sekali ialah Nabi duduk dalam masjid. Itu satu dulu, tak keluar-keluar, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah menghadirkan dalam diri kita ni al-julus ba'da salawat ni, antara yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. Apakah sebab malaikat bergaduh, berebut? Yang lepas kita bawa kuliah ni, ingat lagi tak? Siapa ingat lagi poin ni? Haji datang kan? Saya ingat muka Haji. Oh, lejam dia. Kan malaikat dia, kan Nabi kata, Allah Ta'ala tanya kat Nabi, dia kata, ya Muhammad, atadri fi makhtasama al-mala'ul a'la. Kamu tahu tak apakah malaikat duduk sedang bergaduh sekarang ni?
Maksud saya tak ada. Oh tak ada. Okey. Tak apalah. Okey. Fi makhtasama al-mala'ul a'la, malaikat duk bergaduh ni. Nabi kata wallahu a'lam. Lalu Allah Taala masa dia sentuh belakang Nabi, dia bersejuk dari Nabi. Ketika Nabi Allah Taala tanya sekali lagi, "Kamu tahu tak wahai Muhammad, soal malaikat bergaduh?" Bukan bergaduh dah, bertegang. Ketika itu baru Nabi tahu Allah Taala bagi wahyu. Dia tu yani yakhtasimu fil al-kaffarat wad-darajat. Kafarat itu perkara yang boleh menghapus-hapuskan dosa mereka dan perkara yang menaikkan darjat mereka. Apa itu kafarat? Nabi kata al-mashyu bil aqdami ila salawat, ila al-jama'at. Berjalan kaki pergi jemaah. Kan? Wal julus ba'da salawat, dan duduk dalam ba'da salawat. Wa intidhar salat ba'da salat, dan menunggu salat yang satu lagi pula. Jadi kita kena hadirkan bahawa kalau kita duduk dalam masjid tu dah ada pahala dah. Dan itu termasuk daripada riba. Kan? Lepas tu kena hadirkan pula ada malaikat yang diwakilkan padanya, yang dia akan cakap Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Kan bila masuk je masjid, malaikat tu akan datang. Malaikat tu akan doakan Allahumma ighfir, duduk kat kepala dia. Wallahu a'lam, tapi kat dia lah. Malaikat akan kata Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Malaikat takkan berhenti doakan dia selagi mana dia tak cakap benda dosa, dan selagi mana dia tidak berhadas. Ya, hadas ni maksudnya hadas besar. Hadas besar dia kena keluar mandi. Okey, satu. Yang kedua, Al-Quran lah, baca Quran sebanyak mungkin. Qira'atan wa tadabbura, bacaan dan tadabbur. Baca kita baca ayat lah. Wa kubkibu fiha. Kubkibu, mana kubkibu? Kita baca terjemahan. Oh, rumia, dicampak. La'allakum tasqalun. Nabi Musa kata masa aku nak ambil api tu, la'allakum tasqalun, moga kamu akan tasqalun. Mana tasqalun? Yani tastadfi'una min burd. Kamu akan hilang kesejukan kamu bila dapat api nanti. Kan, jadi kita cuba untuk tadabbur. Tapi Ustaz, 3 jam ke ni? Boleh. Saya lebih suka macam ni. Boleh sama juga. Jangan ngantuk kan. Okey. Kalau kita baca Quran, satu huruf satu pahala. Allah gandakan 10 kali. Kita tak perlu cakap Melayu Ustaz. Macam kalau saya baca dia terjemahan ni dalam bahasa Melayu. So macam sekarang mungkin kita terpaksa tamak untuk dapat ganjaran di bulan puasa ni kan. Jadi itu saya kira saya kalau bulan yang 11 bulan tu saya akan baca tadabbur dia. Tapi kalau bulan Ramadan ni saya akan fokus pada ayat Quran dia. So boleh ke macam tu? Sa'atan sa'ah. Maksud sa'atan sa'ah. Separuh. Maksudnya ada waktu untuk baca. Dia takkan boleh puluh 3 jam baca Quran. Macam boleh 3 jam baca Quran tak habis. Takkan punya. Takkan. Kalau saya takkan nak tahu lah. Kalau tuan-tuan mungkin Masya Allah ya. Macam Misyari 7 jam satu hari baca Quran untuk khatam ya. Itu je lain. Kita baca 1 jam, 1 jam setengah dah penat. Sekejap rehat. Okey, masa rehat tu masa kita tak ada orang, kita tengok masa dia. Oh, cerita pasal Nabi Musa. Oh, dia kata, wahai anakku, irkam ma'ana. Wahai anakku, main naik kapal dengan aku. Anak dia kata, tak nak ya Allah. Dia tak nak, wahai ayahku, aku nak naik atas bukit. Bukit ni akan selamatkan aku. Anak Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, la asimanaka al-yawm. Ya, tapi tidak boleh selamatkan engkau, wahai anakku, pada hari ini. Lalu Nabi Nuh kata, ya Allah, ampunkanlah anakku ya Allah. Wala tukhzini, janganlah engkau semuanya engkau ni memegang janjimu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan anak kamu. Sebab perbuatan itu bukan perbuatan yang saleh. Sesungguhnya janjiku tidak terkena pada orang yang kafir. Tak kita ada tadabbur ayat tu. Tak nak tunggu ulama tafsirkan kita untuk faham ayat yang begitu mudah. Kan, tadabburan yang dalam tu kita kena tunggulah guru yang mengajar. Tapi tadabbur yang simple macam ni. Kan? Pokoknya sama Fir'aun Musa pun tumbuk Muhammad tu. Faham kan? Dia keluar diam-diam daripada istana dia Fir'aun. Dah duduk dalam istana dia boring, dia pun keluar.
Dia keluar nampak dua orang bergaduh. Wasallallahu min syi'ati. Ya, bergaduhlah antara orang kelompok ni dengan kelompok ni. Maka dia bertubuh membantu. Mati. Dah faham cerita dia. Nabi Musa pun dah risau. Lagi dia. Kemudian orang yang minta tolong dia bergaduh tu datang balik. Kau ni tadi semalam aku nampak raja menteri semua duk mesyuarat ni. Nak bunuh kau. Kan? Dia kata kau tak guna betul lah. Sebab engkau lah aku menumbuk umat ni semalam. Kalau kau beritahu pula cerita ni. Dah, Nabi Musa pun lari keluar. Lari keluar jumpa Orang sana. kan? Jumpa orang tengah ambil air tazudan. Orang tengah ambil. Nampak dua perempuan kat tepi. Nampak perempuan duduk malu-malu. Kenapa perempuan tak ambil air ni? Kami ni bapak kami dah tua. Kami kena ambil air juga. Tapi tu laki ramai kat situ. Kami segan. Tunjukkan bahawa time buka perempuan yang berebut dengan lelaki masa ambil lauk. Ini lama dia pun masa kena kahwin sama juga, takut lauk habis. Lagi yang perempuan tu dia pun tak boleh duduk tepi. Yamshina al-istihya. Lepas tu bila balik rumah, dia kata dia pun datang balik. Yamshina al-istihya. Jalan dengan penuh rasa malu nak cakap dekat Musa yang bapa jemput datang rumah. Ayat tu para ulama sebut berkenaan dengan perempuan yang memang sifat dia kena malu, tak boleh overexposed. Zaman TikTok ni perempuan overexposed. Lain cerita lah. Ini itu masuk tadabbur orang. Yang lagi tajuk patah balik. Itu maksudnya tadabbur orang. Sebenarnya kalau tadabbur ni yang macam sebab macam yang tu literally, yang translation tu okay. Literally. Tapi sekali kalau untuk pergi dalam, I mean, kalau setakat tu memang kita senang baca lah. Tapi kadang-kadang orang kata dalam mana tak sampai. Allah Ta'ala diperintahkan kita untuk faham mana yang kita sekadar yang kita mampu. Jangan pula sampai saya tak tahulah ayat ni secara detail. Saya pun meninggalkan perbuatan untuk memahami. Tak, jadi kita baca, kita faham surat Al-Quran. Dia kata para ulama, kata Imam Ibn Kathir, ada untuk 4. Ada 4. Baca Quran ni memanglah tak semua ayat boleh faham. Surat Al-Quran ni ada 4. Satu yang faham ni semua boleh faham. Ini kita lah. Kan? Nanti kita baca surah Al-Hujurat, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendolimi Allah dan Rasulnya. Kan? Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu depan Rasul. Ini kita boleh faham. Yang kedua, tidak memahaminya melainkan Arab. Ini kita sebut tadi perkataan tasqalu, kubkibu, kan? Abba. Ada gharaibul Quran. Kan? Ada perkataan gharaib. Gharaib macam perkataan yang orang Arab pun tak pakai sangat. Jadi tak faham melainkan orang Arab. Ini hatta Ibn Abbas pun tak tahu. Orang kata haji, Ibn Abbas pun tak tahu. Ibn Abbas, Ibn Abbas dia baca Quran, dia sebut Fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi fatara fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, fatir kepada langit dan bumi. Ibn Abbas kata, apa dia? Aku tak tahu apa maksud fatir tu, apa maksud fatara. Sehingga satu hari aku tengok ada 2 orang Arab Badui tengah bergaduh, berebut telaga. Yang seorang kata, ana fatartuhu, aku yang fatirkannya. Seorang lagi Arab Badui kata, tak, aku yang fatirkannya. Jadi maksud fatir apa? Yang korek, yang gali, yang buat benda itu awal. Jadi fatir sama juga maksudnya yang memulakan penciptaan langit. Itu beza fatir dengan khalaqah. Kalau khalaqah cipta, tapi fatir cipta daripada awal, dari zero. Jadi Ibn Abbas kata, sekarang baru aku tahu maksud fatir itu apa. Sedangkan Ibn Abbas turjuman Al-Quran. Jadi kalau kita kata saya tak nak tadabbur sebab saya tak faham, kita ambil mana yang kita faham, mana yang kurang faham. Dan sebab itulah bila i'tikaf, mesti ada i'tikaf tu ada ustaz, ada syekh, ada imam, ada ni. Masuk sini ada Ustaz Ahmad, ada Ustaz Ahmad. Kalau tak tahu dia boleh buka tafsir. Itu maksudnya kita gunakan i'tikaf tu untuk. Okey, yang ketiga zikir. Yang keempat khidmat. Yang keempat ta'lim. Jadi gunakan majlis masa i'tikaf dengan ta'lim. Kita berbagai kan, buat kelas kerja, buat fiqh. Macam Syekh Salih bin Najib, dia buat kitab
Dia dengar satu kitab yang Masya Allah, kitab yang sangat hebat, kerana kuliah dia pada ketika mana? Ketika bulan Ramadan. Tajuk dia Kaifa amalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab yang sangat bagus. Boleh buat kuliah kat sini. Bagaimana Nabi muamalah dengan mereka. Daripada pemerintah, atuk, nenek, jiran, pekerja, hamba, kawan. Bagus kitab tu. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Ahsan tu baru. Poin-poin juga. Kaifa amalahu tidak sangat bagus buku tu terkumpul disebabkan kuliah Syekh Salim Najib ketika di masjid ketika iktikaf. Nampak tak barakah min barakatil iktikaf? Mungkin boleh buat tajuk, mungkin satu hari kita iktikaf kat sini, tajuk dia kisah-kisah para nabi yang sahih. Ambil lepas zuhur. Kan pagi tidur dalam pukul 10 lepas tidur, lepas pukul 10 bangun segar. Kuat. Ila akhir. Lagi khidmat. Khidmat ni kadang ini banyak orang bila iktikaf tak buat. Dia bukan khidmat, dia dipotong lagi masjid dia. Masa kita iktikaf, kita khidmat. Kita pergi vacuum, kita sapu, basuh tandas, apa semua. Khidmat. Okey. Yang keenam, silaturahim. Mestilah kita jumpa orang ramai. Masa kita al-ukhuwah al-islamiyah, sembang, mesti tak makruh sembang benda yang selagi mana tidak dosa. Adik kata tak boleh bersembang hal dunia. Kita tak, kita boleh sembang Haji siap duduk mana, Haji Silang kat mana, kan? Duduk saya duduk tampil, ya, saya suka juga. Silaturahim. Yang ke-8, bir walidain. Jangan lupa buat mak ayah, buat baik kat mak ayah ketika tu. Menghubungi mak kita, telefon, mak saya kat masjid ni, mak nak doa apa, pesan apa hari ni, doa mak nak doa apa, kan? Jadi kita berwalidain. Dan banyaklah 1001 lagi ibadat selain daripada qiyam Ramadan. Tadarus lagi, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran maksudnya dia tadarus, itu dia baca dan orang lain cek dia. Maktab lain boleh buatlah majlis khatam Sahih Bukhari. Seperti para guru kita ni, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, selama 6 tahun berturut-turut. Tahun pertama dia buat Sahih Bukhari khatam dalam 20 majlis, 20 kali kuliah. Satu kuliah 3 jam, dalam 24 majlis Sahih Bukhari. Lepas tu tahun kedua Muslim, sampai akhirnya tahun terakhir tu Ibnu Majah. Ini sampai habis Kutubus Sittah dalam satu Ramadan satu kitab. Jadi barulah kita punya mulia. Dan yang lain pula tolong siapkan makan, sediakan makanan, kemaskan makanan, ila akhiri. InsyaAllah penuh, jaga tak cukup sebenarnya. Dengan zikir salawat semasa, tidur lagi, qiyam lagi. Qiyam pastikan qiyam tu biar panjang betul, biar puas hati. Baca satu malam satu juzuk. InsyaAllah masa kita akan terisi dengan baik, dengan iktikaf. Okey. Nah, sama jadi maksud tadi kata Ibnu Qayyim, wa syuri'a lahum al-i'tikaf. Disyariatkan i'tikaf itu ialah maksudnya ialah dan ruhnya ialah mawqufil qalb, iaitu menetapkan hati untuk Allah Taala sahaja, mengumpulkannya, berkhalwat dengannya dan memotong segala bentuk yang menyibukkannya dengan makhluk. Wal istighalu bihi wahdahu subhanahu, dan menyibukkan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yasiru dhikruhu wa hubbuhu wal iqbalu, dan menyebabkan dia hanya berzikir padanya dan mencintai padanya dan menghadapkan wajahnya. Itu ialah keseluruhan tujuan dia guys, untuk mengumpulkan cinta. Masa kita tengah berdiri, kalau kita tengah katakanlah anniversary 20 tahun perkahwinan dengan isteri kita, dah makan tempat kita dah hebat-hebat ni, tiba member lama datang, hebat, bila duduk sini sembang makan, apa perasaan isteri kita? Makan tu malam ni special, rupanya dia buat member sekolah dia makan sekali. Jadi tak? Tak jadi.
Tak jadi. Dia mesti khusus untuk dia. Okey. Wal khataratu kulluha yudhakkiruhu, dan juga lintasan dalam kepalanya hanyalah untuk mengingatkan kita pada Allah Taala saja. Wa tafakkur fi tahsil maradihi, dan berfikir macam mana mendapatkan keredaannya. Wa ma yuqarribu minhu, dan apa yang mendekat kita kepada Allah Taala. Fayasiru unsuhu billah. Ini part paling susah. Maka menjadilah kemesraannya hanyalah dengan Allah Ta'ala. Part ni susah. Okey. Dalam istilah ilmu hati ni, kalau kita buka kitab Madarijus Salikin, buka kitab Ibn Muflih, buka kitab imam ulama kita, mereka selalu bawa dua perkataan. Satu dia panggil Al-Uns. Al-Uns, Hamzah atas, Hamzah lah tu, oleh atas tu Hamzah lah, Nun Sin, Uns, versus lawan dia, Didduhu, lawan dia ialah Wahsyah. Wahsyah, waw, ha tajam, ha, shin ta marbutah. Wahsyah. Al-Uns, manusia nama insan dinamakan kerana dia ada sifat uns. Uns ni asal apa? Apa terjemahan bahasa Melayu yang bagus? Uns ni lawan kepada wahsyah. Wahsyah ni sifat berseorangan, sifat terasing. Kalau kita duduk dalam hutan seorang, kita fi wahsyatin. Duduk dalam rumah seorang, tak ada adik-beradik call, tak ada orang call, kawan-kawan tak ada, duduk rumah seorang je, itu panggil wahsyah. Kita rasa apa? Lonely. Loneliness. Lawan dia uns. Ada bahasa orang nama dia anis, mesra. Jadi uns ni dia rasa, dia tak rasa bersorangan. Dia rasa aku ada macam-macam. Aku ada kawan. Ini kalau kita biasalah, kan? Kita ada keluarga, ada isteri, ada anak. Kalau dia minggu kumpul dengan anak, kadang-kadang dengan kawan. Uns. Kita ni biasanya kita cari uns dengan apa? Dengan makhluk lah, dengan kawan, kan? Kalau puasa seseorang tak boleh nak minum teh tarik, seseorang kena ajak member mana tu, jom minum petang. Siapa tak pergi kedai mamak beli air minum teh seorang? Tak jadi je kan? Minum teh seorang, sekejap 5 minit dah habis. Dua kali sedut, 3 kali sedut, teh ais lagi lah. 2 kali sedut dah habis dah. Tapi kita ada uns, kita dengan kawan, setengah jam, 1 jam tak habis. Dan itu menyebabkan kita ni jadi apa? Seronok lah, jadi happy, seronok. Lepas tu lah Allah Ta'ala mensyariatkan dalam sifat manusia ni, dia memang dia kena ada interaction. Lepas tu lah Islam mewajibkan solat jemaah dan Jumaat, al-jamaah wal Jumaah, supaya manusia tidak dalam kita. Sebab apa? Sebab manusia dia akan stres kalau dia seorang. Sebab itulah kita tengok dekat negara barat, dan contoh ada penduduk negara barat kebanyakannya, bila musim sejuk ramai bunuh diri, betul tak? Ramai orang stres, ramai orang depression pada musim sejuk sebab orang tak boleh pergi jogging kat luar, orang tak boleh keluar duduk rumah je, dia depress. Macam PKP hari tu, tak boleh keluar. Sedangkan boleh je ada kawan-kawan tapi tak boleh juga. Jadi dalam istilah ilmu qalb ini, manusia ni makin banyak dosa dia, dia semakin wahsyah. Sebab itulah binatang liar dipanggil hayawan wahsyiyah. Betul tak Ustaz Ahmad Ajaib Sarah? Hayawanat al-wahsyiyah, binatang liar. Betul ada perkataan wahsh. Yang asal maksudnya ialah terasing, berseorangan, tak ada campur orang. Tapi dia bukan maksudnya istilah qalb iaitu dia berseorangan, tak, dia campur dengan orang ni. Tapi yang wahsh tu ialah wahsh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kata Imam Al-Qayyim dalam kitab Madarij, dia kata antara musibah dosa yang paling besar daripada dosa azab di akhirat kelak ialah
wahsyul qalbi anillah, hatinya rasa terasing daripada Allah Ta'ala, tidak lagi mesra dengan Allah. Sembahyang dah tak syok, jumpa dengan orang soleh rasa tak selesa, duduk dalam majlis ilmu rasa susah hati, zikir tak rasa seronok. Dengan kuliah I feel nothing ustaz, no feel good factor, dia kata. Kalau pergi majlis zikir, yes ada. Tapi kalau pergi ngaji baca Quran, dia rasa dia tak rasa benda tersebut. Nah, salat tidak menangis. Kan? Bila Uthman bin Affan baca ayat dan surah Maryam tu, surah Maryam tu surah apa ayat tersebut, kharru sujadan wa bukiya, misalnya apa ayat, kharru sujadan wa bukiya idza tutla alaihim ayatuna kharru sujadan wa bukiya. Orang saleh ini bila dia dengar saja ayat-ayat kami, kharru sujadan, maksudnya sampai ayat mereka akan sujud, wa bukiyan, dan nangis. Uthman bin Affan dia sujud. Dia sujud dan kalau tak nangis, dia kata hada sujud, ini sujud, fa ainal buka, mana tangisan. Dia cela diri dia sebab apa? Bila dia baca ayat sujud dia tak nangis. Berapa banyak kali kita jumpa ayat sujud kita kata dah ustaz tak nangis. Itu sebab tak faham lah. Itu masalah juga. Terus tak faham, tak faham. Yang pula yang faham tu, ainal buka, tak ainal buka. Jadi ini adalah wahsyat. Tertinggalnya zikir, wahsyat. Tidak rasa bersalah terlepasnya fadail. Hari Jumaat petang, ketika ni waktu doa makbul, dia tak terlepas, dia tak rasa apa pun. Maksudnya di dalam diri dia wahsyat. Satu dah kata Imam Nuqaim ni cantik. Dia kata bila kita ada ni iktikaf, adanya Ramadan, ada duduk dalam masjid, fokus dengan ibadah, orang kata semayang. Ya betul. Masa apa tak ada kerja lain orang Islam dalam Ramadan ni? Semayang. Satu Quran, tak ada kerja lain. Tak, memang betul. Sebab kita sedang menekan jiwa kita yang sedang wahsyat, yang liar daripada Allah. Macam tak boleh pegang ni, sehingga kita boleh dipegang macam kuda yang telah dilatih untuk berasa tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak daripada Ramadan. Dan betul tuan-tuan, selain ada sikit lagi badalan an unsina, pada kata fayasiru unsuhu billah badalan an unsihi bil khalq. Maka kemesraannya itu dengan Allah, ketenangan dia dengan Allah, dengan berbanding yang sebelum ini dengan makhluk. Masa seronok dengan kawan-kawan, seronok dengan keluarga, seronok dengan anak-anak. Fabu'duhu bidzalika liunsihi bihi yawmal wahsyah fil qubur. Allahu akbar. Wa ba'dahu, ataupun faya'udduhu bidzalik, maka dengan itu dia mempersiapkan dirinya. Dengan ini lagi cantik ayat ni. Dia mempersiapkan dirinya untuk bermesraan dengan Allah di hari dia akan bersorangan daripada makhluk. Itu dalam kubur dia nanti, hina la anisa lahu, ketika tidak ada lagi teman baginya, wala ma yafrahu bihi siwahu, dan tidak yang ada yang akan menggembirakannya melainkan amal solehnya dan imannya kepada Allah. Fahada maqsudul i'tikaf al-a'zam, inilah maksud i'tikaf yang paling utama. Barakallah, masya-Allah, tabarakallah. Ngam-ngam habis satu pelanggan daripada ucapan Ibn Qayyim ni tadi. Jadi apa yang kita boleh simpulkan tuan-tuan? Tujuan Ramadan ni adalah mengumpulkan jiwa kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, supayalah jiwa kita ni melatih menjadi mesra dengan Allah, lebih menjadi mesra dengan makhluk, lalu mempersiapkan dirinya pada hari yang tidak ada teman melainkan amal solehnya. Sebenarnya hadis Al-Bara' bin Azib kan, nanti biasa dalam kubur ada seorang lelaki, handsome wajah dia, wirul wujuh, wajahnya handsome. Lalu kita dalam kubur nanti kita akan tanya dia, siapa engkau ni? Semuanya wajah engkau ni wajah bawa rahmat daripada Allah.
Laki tuan kata, aku adalah amaluka salih, aku adalah amaluka salih. Kau tak ingat ke buruk, dia kata. Kemudian orang lain pula, orang yang suruh wujud hitam wajahnya buruk. Siapa kau ni? Muka kau ni wajah yang bawa kecelakaan. Ya, aku adalah amal kamu yang salih, jahat. Tak lupakan kamu kepada aku yang dulu kamu lakukan. Ila akhiri. Dan dia akan jadi teman dia sampai hari kiamat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum.